paling tinggi ilmu, dia tak semestinya rasa. Tetapi kalau kita dah rasa, dah tentu kita berilmu. Hebat macam mana sekalipun orang tu, dia mengamalkan tarikat ke makrifat ke, dia mesti melaksanakan syariat. Asal Pak Nak ni itulah silat Bunga Negeri Kedah. Pada mula-mula Pak Nak belajar silat dulu, yalah Pak Nak jadi orang yang paling kuat. Cabar orang sana, cabar orang sini. Kena pula dengan pepatah-pepatah Bruce Lee kan. I don't know whether I'm the best, but I don't want to be the second best. Cabar orang lah apa semua, nak tunjuk yang kita ni kuat. Adalah orang bagi tahu, carilah ilmu tasawuf yang boleh menenangkan hati kita. Kalau kita nak cari kuat, sampai bila pun kita takkan jadi kuat, mesti ada orang yang lebih kuat dari kita. Cuba cari ilmu yang dapat mengalahkan hawa nafsu kita. Tok Guru pun bagi hadis, laisa syadidu bisra'ah. Kehebatan itu sebenarnya ukur bukannya kerana kita dapat mengalahkan musuh kita. Inna syadidul lazi yamliku nafsah indal qadar. Tapi orang yang dapat mengalahkan hawa nafsu dia ketika nafsu dia marah. Bila kita beramal dengan amalan-amalan kerohanian yang macam nasuhah, budi suci dan sebagainya, kita tak ada sanad, tak ada amalan-amalan yang ikut dia punya proper punya ni lah. Kalau tarikat dia ada dia punya amalan yang proper, selawat dia, dan dia ada panduan guru-guru yang akan bimbing kita. Ajaran-ajaran silat yang macam ni tak ada. Dan dia cuma nak bagi kuat saja. Dan bila kita itu saja tumpuan hidup kita tu, kita akan jadi orang yang gelisah, nak kuat. Tujuan hidup kita ni nak dapatkan allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang beriman tenang hati mereka tu dengan mengingati Allah. Kita nak ketenangan sebenarnya. Kan? Bukan nak kuat ni. Pelajaran yang penting dalam tarikat itu nama dia tazkiyatun nafs kan. Membersihkan jiwa, membersihkan hati kita. Atas nasihat guru-guru, cari tarikat yang dapat sober sikit, dapat sabarkan kita ni daripada kegilaan kita ni, nak kuat dan sebagainya. Kepada kita nak dekat dengan Tuhan. Syaitan tak takut dengan orang kuat, syaitan tak takut dengan semayang banyak kita, syaitan tak takut dengan zikir banyak kita. Tapi syaitan yang paling takut sekali keikhlasan kita. Syaitan kata, "Fa bima aghwaytani la uzaina lahum fil ard." Oleh kerana engkau telah mencelakakan aku ya Allah, izinkan aku ni nak menghiaskan dunia ni supaya kita jadi gila dunia. Ughyanahum ajmain. Aku akan musnahkan manusia ni keseluruhannya. Illa ibadika minhumul mukhlasin. Kecuali hamba kamu yang mukhlasin. Bila kita buat amalan kerana nak kuat, nak kebal, nak khaib, nak ruyuk, nak pukul orang, nak balas dendam, tak ada keikhlasan tu. Dalam Islam sendiri pun dia ada beberapa peringkat dalam ilmu. Barang siapa nakkan man arada dunia, barang siapa nakkan dunia, alaihi bi ilm. Naklah cari dia dengan ilmu. Kan barang siapa nakkan akhirat pun dengan ilmu juga. Nakkan kedua-duanya pun dengan ilmu juga. Dia ada beberapa peringkat. Dia ada syariat dia ada tarikat dia ada hakikat dia, dan dia ada makrifat dia. Macam syariat dia mengajar kita jasmani kita macam mana to be proper, duduk supaya terkawal, cara nak bercakap yang betul, cara nak solat yang betul, cara nak berpuasa yang betul, cara nak muamalat, jinayat, mahkam dengan betul. Kemudiannya tarikat itu menjadikan amalan-amalan itu ada pengisian dia supaya terasa. Ilmu, paling tinggi ilmu, dia tak semestinya rasa. Tetapi kalau kita dah rasa, dah tentu kita berilmu. Kita diberitahu dalam gelas yang gelap tu ada minuman yang sedap. Kita dah diberitahu dan kita tahu minuman tu sedap. Tapi kita tak rasa lagi. Kita tahu tapi tak komplit lagi. Tetapi bila kita dah rasa, memang sedap. Macam itulah sebenarnya. Tarikat ini membawa kita kepada rasa. Sebab fakulti untuk mengenal Allah itu sebenarnya banyak. It takes the whole perjuangan. Ia mengambil keseluruhan perjuangan untuk dapat menangkap makrifat itu. Macam Rasulullah, macam mana dia berjihad. Kita nak kenal Allah ni bukan sekadar aku mengenal Allah dan kita dapat. Kita akan diuji. Kita dijadikan hidup dan mati kita ni untuk menguji siapakah di kalangan kita yang sebaik-baik amalan dia. Itu ujian lah untuk nak jadi kuat. Silat kita ni kena ikut pelajaran yang sesuai diajarkan oleh Islam tu. Semua ilmu dalam Islam ni dia ada sanad dia. Macam tarikat dia, kalau kita nak tahu yang betul tak betul, dia ada dua ya. Yang pertama salah silah tarikat tu. Yang kedua ijazah guru yang nak bawa tu. Kalau ada yang dua-dua memang betul lah, diiktirafkanlah tarikat tu. Apa yang Rasulullah bawa tu dah komplit dan dia tak melaksanakan amalan-amalan yang terkeluar daripada syariat. Dan macam mana pun, hebat macam mana sekalipun orang tu, dia mengamalkan tarikat ke, dia mengamalkan sampai ke makam makrifat ke, sampai ni bersatu dengan Allah ke, macam mana pun dia mesti melaksanakan syariat. Sampai Syekh Abdul Qadir Jilani dalam uzlah dia tiba-tiba pandang langit cerah kan, berkilau-kilauan, dan datang satu suara mengatakan, "Wahai Abdul Qadir, pada hari ini kamu telah berjaya. Tanda kejayaan kamu ialah pada hari ini tak perlulah lagi melakukan benda-benda yang diwajibkan. Buatlah apa-apa benda yang haram. Tak ada lagi." Syekh Abdul Qadir Jilani kata apa? Dia kata, "Engkau ni syaitan. Nyah, jangan ganggu aku." Dia apa saja jalannya, semua telah terbimbing, setelah dah ada jalannya. Dalam Al-Quran tu, sunnah tu dah ada panduan untuk kita ni. Itu sebenarnya tak mustahil untuk ada itu. Sebab memang kalau sejarah wali-wali Allah yang hebat-hebat pun memang ada cerita-cerita begitu. Tetapi sebenarnya karamah yang paling tinggi lah bagi Pak Nak ialah istiqamah. Jangankan kata ni,
orang yang dah sampai menongak ke langit, nampak 7 petala langit, tengok ke bumi, nampak 7 petala bumi, tapi masih kufur kemudiannya, macam cerita Basisar kan. Jadi kita tak mahu macam tu. Dalam kitab karangan Junaid Baghdadi, dia kata jangan kamu tertarik dengan orang yang boleh terbang di langit macam burung, boleh berenang di lautan macam ikan, selagi kamu tak tengok macam mana dia nak melaksanakan syariatnya dan meninggalkan yang diharamkan. Apa-apa pun kita tak nafikan. Macam Haji Saleh, K. Saleh dan orang Nong, diorang ni berjaya untuk influence orang-orang ramai untuk datang dan diberikan kekuatan dengan zikir. Semangat zikir itulah kemudian diorang bersatu dan lawan komunis. Yang kuatnya sebenarnya yadullah ma'al jamaah, tangan Allah tu bersama-sama dengan jamaah. Kita masalah kita di Malaysia ni sebab kita tak berjemaah, kita tak berkumpul. Orang ni dengki orang ni jatuhkan orang ni nak kalahkan orang ni. Kita boleh menang kalau kita bersatu. Apapun kekuatan kita tu, kalau kita satukan, yadullah ma'al jamaah, tangan Allah ataupun bantuan Allah tu bersama jamaah. Apa saja perguruan kita ni, gunakan landasan Islam itu sebagai penyatu dan kita akan kuat. Tak ada Islam, orang-orang Arab ni anggap orang-orang gasar. Bila datang Islam, menyatukan orang-orang Arab, menjatuhkan dua empire terbesar, Parsi dan juga Rom. Sayyidina Umar sendiri kata, kami adalah bangsa yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Jadi kalau kita nak mulia, ikut Islam dan kita akan jadi kuat.